Kan Nabi sebut dalam hadis Nabi, nampak tak? Nubuah tadi tu. Nabi kata siapa makan kurma 7 biji tiap-tiap pagi akan dihilangkan daripada sihir. Mengatakan barangkali mungkin lelaki ramai meluahkan perasaan di masjid lah masa ni kan? Dia nampak habis soleh di situ. Baik, sambung. Alright. Soalan dia, ada tak perbincangan ini dalam agama? So, sebelum kita mula jauh, kita timbul dulu soalan. Kenapa kena tanya tajuk macam tu? Kan ada tak benar di dalam agama? Sebab kalau kita tengok di mana-mana, orang akan terus tanya medical. Orang akan tanya in terms of medical, mental illness macam mana? Apa yang doktor cakap, apa yang cakap, apa yang diberikan, apa yang didiagnose, orang akan yes, ini point dia. Dan orang terus aman. Tapi berbeza di negara kita. Kita yang abang-abang kita Mustafa tak ada doa. Mustafa bangun, tak ada bangun. Dia seronok dalam lompat. Mustafa jangan doa, Mustafa jangan bangun. Alright. So, yang tu bukan tertekan, tu kena tekan. Boleh faham? Beza ini. Tapi berbeza di negara kita dan negara-negara Islam ratanya, kita akan bertanya tentang ada tak perbincangan ini dalam agama. Ini satu perbezaan yang ketara yang mungkin di Friends ataupun yang mana yang lain ada statistik berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang cuba nak bunuh diri menggunakan metod seperti zikir, munajat dan sebagainya dapat membendung. Mungkin saya tak tahu. Sebab itu bukan kepakaran saya. Jadi itu satu bahagian. Jadi bila tanya ada tak tajuk ni dalam agama, seolah-olah ya, ini adalah permulaan kepada memberikan bukti kepada semua orang agama sebenarnya adalah gaya hidup yang menyediakan jawapan kepada semua persoalan. Sebagai contoh, berkaitan dengan mental health, dalam Islam bukan sahaja bincang, sebaliknya Islam meletakkan dia sebagai satu perkara yang disunat dan digalakkan. Malah bagi umat Islam hari ini wajib bagi kita berdoa dengan doa-doa berkaitan dengan mental health. Saya sebelum itu saya beritahu, ini isteri saya seorang doktor perubatan. Apa tujuan saya beritahu? Membuktikan kata saya menerima perubatan moden. Tetapi hari ini kita tak mau orang menerima perubatan moden, tetapi melupakan perubatan nabawiyah yang berbentuk doa, munajat, zikir. Sebagai contoh, hari ini saya nak semua orang baca doa dengan saya beramai-ramai, kerana doa ini adalah doa yang diajar oleh Nabi dengan mengatakan contohnya, siapa yang baca doa ini tak akan dihinggap kepada dia mana-mana penyakit. Misalnya contoh, orang yang kena sihir misalnya, benar tak nampak? Orang yang kena sihir selalu jumpa, Ustaz tolong doakan supaya sihir ini hilang daripada saya. Kita jawab kepada dia, kakak sebelum atau abang sebelum nak tanya, saya nak tanya dulu, makan kurma tak tiap-tiap hari pagi 7 biji kurma ajuh? Dia kata tak. Kenapa? Kan Nabi sebut dalam hadis Nabi, nampak tak? Nubuah tadi tu. Nabi kata siapa makan kurma 7 biji tiap-tiap pagi akan dihilangkan daripada sihir. Nak compare petua Nabi dengan doa saya, petua Nabi mujarab daripada saya. Nampak tak? Keterlupaan orang tadi. Sama macam kes ni, ada satu dua doa hari ini saya akan bawa, tapi step by step nak tunjuk kata bincang tak? Bukan sekadar bincang. Allah letakkan dalam mulut Nabi sebagai doa kepada kita. Baca bersama dengan saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi, sakit sopak, wa min jununi, gila, tekanan. Nampak? Dia tu masuk dalam doa. Wa min juzam apa? Kusta. Wa min sayyi'il asqam, segala penyakit yang tak termasuk dalam 3 tadi, yang bukan sopak,
bukan gila, tertekan, stres, depression dan sebagainya, dan juga bukan penyakit kusta. Apa dia? Semua yang lain, coronavirus lah apa semua termasuk dalam Sayyidil Asqam. Doa ni kita tak amalkan, maka kita mesti kena amalkan. Sebab apa? Dalam banyak-banyak doa ni merangkumi fizikal dan mental. Dia bukan sahaja kusta, sopak yang duduk kat mata kita boleh nampak. Nabi ajar juga dalam berkaitan junun, benda yang tak nampak, gila, benda yang duduk dalam hati, benda yang duduk dalam perasaan, benda tak nampak. Jadi bukan sahaja bincang, malahan diajar dengan jalan penyelesaian yang terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tak topik yang dibincangkan? Of course, mesti ada. Salah satunya perkataan junun ataupun gila, ataupun yang orang kata kau ni pasal apa jadi perangai lagu ni. Benda itu disebutkan di dalam Al-Quran yang mendeskripsikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila perkara ini terjadi, Nabi pula ajar kita 3 golongan. Apa dia? Rufi'al qalam ala salasatin. Pena akan diangkat daripada menulis amalan orang tertentu, mana dia tak akan dapat dosa, ke atas 3 orang. Siapa? Orang yang tak tahu sampai dia tahu. Nampak? Tak tahu sini. Orang yang tidur sampai dia jaga fizikal. Orang gila sampai dia sedar. Nampak? Jadi boleh jadi ada orang yang buat tindakan-tindakan depression dan sebagainya. Orang ini masih diselamatkan dalam hukum hakam. Dia dibincangkan dalam isu fiqh, dalam furuk perbincangan kecil-kecil lagi. Dia bincang tentang kalau kawan ni buat macam ni apa jawapannya, kalau kawan ni buat macam ni apa keadaannya. Cuma hari ini kita tak mengenengahkan dia ke mainstream. Jadi orang hanya kita ada sembahyang, puasa, zakat, haji. Wallahu a'lam. InsyaAllah satu introduction yang saya bagi sebelum Ustaz Ron. Mungkin lepas itu berjumpa Ustaz Ron untuk dapatkan doa itu. Dan sebenarnya sejujurnya saya setuju dengan Ustaz Ron apabila mengatakan bahawa masyarakat pada zaman ini agak mengedepankan perubatan Islam, walaupun sebenarnya Islam telah menunjukkan segala-galanya yang berlangkah pencegahannya sampailah kepada solusinya. Dan kita terus kepada Dr. Husna. Kita tahu stres ataupun kemurungan mempunyai hubungan kait dengan mental illness. Jadi apa yang harus kita lakukan sewaktu kita dalam tempoh murung tu lagi, doktor, tak nak sampai ke tahap mental illness? Apa yang harus kita lakukan? Kita dah kenal pasti tadi, okey, dah 2 minggu aku murung, so ini dah bahaya, dah jumpa doktor, dan seterusnya apa dia, doktor? Sebut nak tangani stres ni, bila kita sebut nak tangani stres ni, maksudnya this is our initial steps daripada awal lagi sebelum jadi masalah. So kita semua maklum, stres adalah sebahagian daripada hidup semua orang. Kok mana pun kita pergi, memang kita tak boleh lari daripada stres. And then untuk menangani stres ni, kita kena identify apa stress factor untuk kita. Sebab mungkin benda yang buatkan saya stres tak buatkan Ustaz stres. Apa yang Ustaz stres tak buat saya stres. Betul. Okay, so stres ni kita bahagikan kepada 3 kategori lah. Okay, kita kata kategori pertama individu itu sendiri. So tanggapan diri individu itu terhadap dirinya sendiri, self-esteem dia, that is the biggest stress factor untuk setiap orang. Okay, sebagai contoh, okay, bila kita cakap self-esteem, Women's Day lah kan, kita kata for women, what is the biggest thing that affects the self-esteem is usually, kita bukan kata this very superficial, tapi appearance. Kita punya physical, kita kata physical inadequacy dan physical kekurangan kita, itu menjejaskan self-esteem kita. So daripada situ, stres ni kalau kita tak tangani dengan betul daripada awal, dia memang boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Okay, itu kategori pertama. Kategori kedua is kita punya persekitaran. Persekitaran kita, social support kita. So hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan rakan sekerja, dengan jiran. Benda-benda ni kalau kita tak jaga memang boleh jadi stress factor yang besar lah kepada hidup kita. Also the third punya kategori kita kata Faktor luaran yang lain. faktor-faktor luar. Tapi tak ada Ustaz, jangan takut. Jadi daripada seorang individu. So what I want to say is perubahan kita yang
normal yang kalau jadi kematian, kalau jadi perpisahan, perceraian seumpamanya. Dan also satu benda yang kita selalu lupa ialah bila seseorang melalui fasa-fasa hidup yang berlainan. Contohnya daripada alam remaja dia ke alam dewasa. Dalam alam dewasa tu daripada alam bekerja pergi ke alam persaraan. So once kita dah boleh identify kita punya stress factors, macam mana kita nak tangani stress itu. So kalau daripada segi individu kita kata self-esteem tu tadi, what we should do is kita kena realistic. Kita kena have realistic tanggapan diri pada diri sendiri yang realistic. Saya tahu muka saya macam ni, kulit saya memang brown macam ni. So saya kena realistic, memang kulit saya akan sampai macam ni sampai bila-bila. So saya tak payahlah tiba-tiba nak juga kulit macam Ustaz Dawn ni kan, yang ala-ala beige ni kan. So bila kita realistic, kita kena reda lah dengan our physical appearance ni. That is one way how we handle that stress that is kita. Okay, and then kita kata persekitaran, kita punya social circle kita kena jaga hubungan baik dengan keluarga, dengan doa gaduh dengan adik-adik, dengan ipar-ipar nak bermasam muka, dengan mak mertua pun nak bergaduh. So benda-benda ni kita kena jaga. Because kalau kita hadapi stress, our social support itu benda yang paling penting. Macam defenders, they are playing the role of social support sebenarnya. So that kalau jadi apa-apa, we always have someone to turn to yang kita boleh nak cakap. Dan also untuk yang kata ketiga tu tadi is the faktor luaran, macam perubahan fasa-fasa kehidupan. We have to be prepared. Ke mana pun kita punya perjalanan hidup lagu tu lah. Kita daripada remaja ke dewasa, dan kita membesar. Benda-benda ni memang akan menjadikan stress. So kita kena plan for the future. Kita plan financially, kita plan our time. Okay, untuk melalui fasa-fasa ni. Dalam 3-4 tu yang jadi stress. Maksudnya yang saya teruskan, kita kena pasti dalam 3 kategori itu mana satu yang kita sedang berada. Contoh 2 minggu dah kemurungan, and then dah jumpa doktor, pada masa sama kita kena reflect diri. First, apa punca? Adakah sebab bila tengok Instagram orang lain, wow dia lagi kaya dari aku, wow dia lagi cantik daripada aku, wow TV dia lagi meletup daripada aku. Saya terpaksa cakap sebab ini yang dilalui oleh wanita-wanita di media sosial. Allah. Ya, sebab adanya hari wanita Ustaz Don, Allah. kami perlu diraihkan. Wah, ini masalah. Ini masalah. Tadi saya dah cakap pasal yang kalau dah depressed 2 minggu tu, what I was mentioning just now was the initial steps. Kalau dah sampai ke tahap 2 minggu dah depressed tu, you wajar cari rawatan. Ya, sebab kenapa Afina suka nak highlight tentang media sosial? Satu, hari wanita. Kedua, media sosial dikontrol oleh wanita dengan OOTD-nya, dan kita berada dalam butik wanita juga yang menjual tudung dan baju. Jadi kepada wanita-wanita semua kena betul macam Dr. Husna kata, sentiasa realistic. Kalau kulit muka dah warna coklat, kita just cantik tau kulit warna coklat tu. Kita kena sentiasa on the hand of idol. Apa kena idol? Orang kampung. Kalau tak betul. Tolak tak. Beauty is in the eyes of the Yes, itu tu. So penting untuk kita be realistic. Nampak macam remeh kan doktor, tapi sebenarnya itulah yang dihadapi oleh penyakit yang mengalami masalah kemurungan, terutamanya di platform media sosial. ideals yang tak realistic. Ya, betul. Ustaz Don. Ya. Jadi apakah sebenarnya peranan Islam dalam isu mental illness ni? Mungkin Ustaz Don boleh beri lebih detail. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi ayat saya sama. Sebelum saya jawab soalan saya, kita ambil balik je medical terms tadi semua yang isteri saya sebut. Apa dia contohnya? Kita kena ada kesedaran diri sendiri, kena terima diri kita dan redha. Okey. Yang kedua, persekitaran keliling. Nabi bagi satu hadis clear berkaitan semua. Bahasa Allah kata dia pukul atas satu hadis macam. Apa dia? Tanda-tanda kebahagiaan seorang Muslim ada 4 perkara. Pertama, isteri soleh. Pasal apa isteri soleh? Ini cerminan kita. Siapa yang kahwin, itulah cerminan dia. Nak tahu dia stres ke tak stres, isteri dia lah pasangan dia. Itulah cermin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan kita adalah pakaian kita,
dan kita adalah pakaian mereka. So dia reflection kita. So Nabi kita ada tadi. Jadi kalau kita nak reflect diri kita, kalau kita nak tengok diri kita tak lepas, kena tengok pasangan kita. Kita kena tengok pasangan kita. Lah, pasangan aku lagu ni rupanya. Maknanya aku dengan Tuhan pun macam ni juga. Senang. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, tanda-tanda kebahagiaan seorang Muslim adalah kenderaan yang elok, kenderaan yang baik. Adakah Mercedes? Tak. Yang elok Nabi kata umum. Bagi setengah orang Mercedes itu baik, bagi setengah orang tidak. Dia rasa BMW. Ada setengah orang dia rasa mungkin Encik Zaki lain. Saya rasa owner lain. Dia tahu dia. Jadi masing-masing baik tu atas kapasiti kita tadi. Pasal apa? Sebab nombor satu isteri kita tadi. So kita discuss, reflect. Hari ini orang over kepada apa yang dia tak mampu. Datang stres, datang tekanan, dia tak akan dapat bahagia. Stres ni lawan kepada bahagia. Yang ketiga, apa tanda kebahagiaan seorang lelaki? Tadi yang pertama saja, isteri atau pasangan yang soleh, solehah. Yang kedua, kenderaan. Yang ketiga, rumah. Ini sebab tu dalam kita bincang tajuk depression macam ni ataupun mental illness dan sebagainya, kita kena dorong orang bukan sekadar untuk ubat diri dia. Dia kena, bahasa saya, menyibukkan diri dia untuk cari dunia yang perlu pada diri dia. Dia akan lupa kata dia nak kena stres benda-benda lain. Tiga, yang terakhir, apa dia? Yang keempat, iaitu tanda kebahagiaan seorang Muslim adalah mempunyai jiran tetangga yang baik, surrounding dia. Nampak? Support system. Nabi upaya atas bagi. Nak bahagia, jaga empat. Nampak? Simple. Bila Nabi bagi? 1441 tahun yang lalu. 1441 years ago. Nabi bagi. Okey. So kita balik pada sini. Apa peranan Islam? Kita main tajuk kita. Islam cukup cantik, especially berlaku pada bulan ini. Kenapa? 1441 tahun yang lalu, bulan Rejab, ketika mana Nabi berusia 50 tahun, bulan Rejab ketika Nabi berusia 50 tahun, tahun itu digelarkan dengan nama Amul Huzni. Apa maksudnya terjemahan Melayu? Tahun stres. Jadi sebab tu, tadi macam medical terms tadi kata apa? Stres adalah fasa yang semua orang kena lalu. Akan lalu, mesti akan ada stres. Nabi pun stres. Kalau kita ambil kata-kata ulama, tidak ada tugas yang paling mulia, tidak ada tugas yang paling baik melainkan tugas baginda Nabi SAW kerana dapat daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada tugas yang lebih mulia melainkan tugas Nabi Muhammad SAW. Tapi tugas yang mulia, yang terbaik, yang baik daripada Allah, itu pun stres juga. Tambah kita yang dapat daripada bos Encik Zaki, lagi lah stres, relax. Betul tak betul? Bos kita suruh jaga yang tu, stres. Kita jaga. Ini MC, bawa kenal. Nampak? Dia kenal. Allah yang kita zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tuhan, engkau lah sejahtera, engkau yang baik, engkau yang tenang, engkau yang segalanya, bagilah kami ketenangan itu ya. Dapat tugas daripada Allah, stresnya bukan sekecil-kecil. Kita stres, Nabi stres, tahun itu dinamakan tahun stres. Punya besar punya stres Nabi. Jadi macam mana Islam berperanan ketika itu? Macam ni cara Islam letak kronologi. Tapi sekarang kita bukan nak bincang tajuk Isra Mi'raj, tapi kita nak bincang Allah atur kronologi dia. Siapa tengok cerita Isra Mi'raj, siapa belajar, siapa baca, dia akan berjaya menyelesaikan masalahnya. Itu jawapannya. Contoh, ini saya bagi contoh saja. Tengok Nabi duduk stres. Kenapa stres? Kerana macam abang kata tadi, ada berlaku kematian. Isteri saya betul ada berlaku kematian dan sebagainya. Abang pun beritahu saya pun tak mau hidup dan mungkin disebabkan tekanan keluarga dan sebagainya. Alright, isteri saya kata ada kematian berlaku. Nabi wafat dua orang penting, seorang perempuan, seorang lagi orang bukan Islam. Ini kalau kita bincang tajuk ni lagi jauh kita akan dapat kenapa Nabi jadi macam ni dan sebagainya. Lepas Nabi stres, Nabi bawa perjalanan pergi ke Taif. Nabi balik, Allah panggil Nabi, jemput Nabi. Okay, ini semua orang faham tajuk ni.
Allah jemput Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke Baitul Ma'mur balik atas, turun balik Masjidil Aqsa balik ke Masjidil Haram. Cuba tengok Nabi tu. Allah bawa Nabi keluar daripada problem state, naik kepada solving state. Caranya tengok balik problem state kita apa. Kita nak solve problem, kita duduk dalam problem. Jadi kita rasa, okey kot macam ni, aku bahagia ni. Ini bahagia, makan Panadol banyak pun tak apa ni, okey. Makan ubat tidur saja pun okey. Kita rasa kita okey. Dah Allah ajak keluar daripada problem state, pergi satu tempat yang tinggi, tengok dulu kita duduk di mana. Oh, senang saja ni. Ini yang kita kena selesai di sini, yang kita you kena keluarkan dia. You kena jot down, buat macam tu. 2 kali Nabi buat. Apa dia? Pertama Isra Mi'raj, kaedah yang sama Nabi buat juga ketika dapat wahyu yang pertama. Nabi duduk di Mekah problem, Nabi keluar pergi Gua Hira. Daripada Jabal Nur, dia ada lubang kecil, lepas tu tetap Nabi tengok Mekah juga. Apa dia? Keluar daripada problem state, duduk di kawasan solving state untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, cuba tengok Isra Mi'raj. Nabi stress. Allah buat apa? Allah buat Nabi jumpa semua para Nabi. Daripada langit pertama Nabi Adam, yang langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf AS, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi itu boleh. Kenapa? Sebab salah satu kaedah nak hilangkan stres adalah regeneration. Kita kena patah balik tengok sebelum-sebelum ni. Lah tok wan aku pun hadapi masalah macam ni juga. Oh, abang aku pun kena bully juga kat sekolah dulu. Macam mana abang aku? Sembang. Abang macam mana abang selesai masalah? Jumpa pula atuk, jumpa pula yang ni, jumpa pula yang ni. Untuk macam Lee Flanders kata tadi, kita be there waktu dia perlu. Tengok Nabi naik langit pertama, apa-apa para Nabi kata, selamat datang wahai keturunan yang mulia, anak yang mulia. Sedangkan Nabi di bumi dihina. Rupanya ada orang yang muliakan Nabi juga. Nampak? Jadi Nabi naik, tengok, oh tak ada masalah. Setelah berlakunya proses itu, maafkan saya sentuh sikit saja last. Kesimpulan Isra Mi'raj apa ya? Solat. Maka di sinilah jawapan yang utuh bahawa siapa yang nak pastikan jiwa yang kental elok, dia mesti kena jaga sembahyang. Jaga sembahyang bukan sembahyang, jaga sembahyang. Apa dia? Jaga bacaannya, jaga hukum hakamnya, faham tindak tandungnya. Contoh mudah kita ambil satu je, simple, very simple. Apa dia? Dalam sembahyang kita ada imam dan makmum. Okey? Imam, makmum. Ketika imam salah, apa makmum akan buat? Akan tegur imam. Mana boleh imam buat salah? Mesti kena tegur. Apa teguran makmum? Subhanallah, Maha Suci Allah. Berbeza. Kalau anak salah, saya Astaghfirullahaladzim, kita istighfar. Ataupun kalau saya salah, isi saya La hawla wa la quwata illa billah, itu zikirnya. Tapi dalam sembahyang Allah didik kita Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa? Tok Imam, saya nak tegur Tok Imam. Boleh jadi saya yang salah, Tok Imam betul. Boleh jadi Tok Imam yang salah, saya yang betul. Maha Suci Allah, Allah yang tak pernah salah. Jadi bila kita nak tegur Tok Imam pun, kita akan tegur dalam keadaan berhemah tahu bagaimana kadar teguran kita. Bayangkan itu berlaku dalam hidup kita. Seorang pekerja yang stres dengan bos dia, dia akan tahu bagaimana keadaan nak handle kerana dia belajar daripada sembahyang. Bagaimana kita fokus dalam sembahyang. Allahu Akbar. Fokus kita dalam sembahyang. Tengok satu tempat saja, fokus kita dalam sembahyang. Dalam hidup hari ini tapi kan, sebab kita bincang tajuk tu ni tahun 2020 dengan governor yang berlaku dan sebagainya, kita berada dalam satu dunia namanya VUCA World. VUCA World, VUCA, VUCA World. VUCA World ni kalau secara ringkas, dia adalah dunia yang kita cacah berbah. V for volatility, betul ya? Saya sebut betul ya? Betul ya? Betul ya? U, bukan macam ni saya cerita ringkas dia. Contoh boleh tak? Boleh kita balik? Tengok tu. Saya bagi contoh siap. V, volatility. Apa dia? Benda yang unpredictable. Maaf, saya sentuh tu aja hari ini sebab apa dia silap faham. Kita tak cukup masa. Apa dia?
Dulu kalau sebuah government kita boleh predict, okey 5 tahun. Sekarang within berapa keadaannya? Pam. Begitu keadaan, pam. Berapa ramai orang yang barangkali projek dia banyak projek tak boleh teruskan. Stres dia ada hutang sana, hutang sini, hutang keadaan amat. Jadi keadaan tak menentu. Bila keadaan tak menentu, keluar pula yang huruf U. Apa dia? Uncertainty. Yalah tadi keadaan tak tahu, keluar uncertainty. Aku nak buat apa? Kalau ambil pelajaran misalnya, anak-anak kita, tadi kata remaja kan, anak-anak kita ambil medical subject, ambil khusus medical. Dulu kita boleh anggap kalau hang habis 6 tahun hang kerja di sini, hang kerja di sini. Sekarang orang habis medical belum tentu jadi doktor. Uncertainty. Kemudian bila jadi lagu tu, tak sinilah kita punya perbincangan. Apa dia? Complexity. C. Orang jadi gila. Apa ni? Ni keluar LGBT, keluar yang tu, keluar yang ni, keluar yang tu, suka. Otak tak tahu nak buat apa. Bila jadi macam tu, dia jadi apa? A. Ambiguity. Yes, betul tu saya sebut. Ambiguity. Apa dia? A ke B, ke C, ke D, ke punya banyak, ke lain tak buat apa. Tak tahu. Ketika inilah akan wujud pula satu makhluk namanya scammer. Mereka ni pula akan bagi takut kita. Cik, jangan lupa invest dengan saya. Dia tipu habis semua orang. Bila orang jadi macam ni, manusia hidup dalam keadaan stres. Sebab tu tajuk ni penting. Bulan ni bulan penting. Bulan Rejab ini asas kepada ibadah. Sebab itu doa yang kedua, ni saya ajak namanya doa Sayyidina Abi Darda. Tapi tak ajak baca lah, abang ajalah. Suatu hari orang panjang. Saudara boleh jumpa Ustaz dan lagi. Ya. Namanya doa Abi Darda. Orang kalau dengar saya baca doa ni, orang yang kata, oh doa baru. Dah. Cuba tanya mak kita, siapa yang ada dewasa sikit di sini? Tak ada yang semua macam ni. Tanya pada tak ada yang ni, tak ada awal. Biasa tengok tak satu buku orang lama-lama, buku doa warna putih, gambar orang perempuan dekat tangan itu ada ayat mata. Tulis Ya Rob dekat ada. Betul? Nampak? Dalam buku tu ada. Tapi kita tak jadi amalan kita. Doa ni Sayyidina Abu Darda, suatu hari orang kata dekat dia, orang pergi jumpa dia. Ini rumah Sayyidina Abu Darda, tapi Abu Darda keluar daripada rumah dia pergi mengajar kuliah agama, dia ada kat satu tempat, kat Merkit ke apa, dia ada kat sana. Jadi satu orang main, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Memang kawasan rumah dia terbakar. Bukan rumah dia saja, kawasan itu terbakar. Apa jawab Sayyidina Abu Darda? Saya yakin rumah saya tak akan terbakar. Bukan saja yakin, disebut dalam huraian hadis itu, i'tiqad dia bahawa dia tak terbakar rumahnya. Dan Allah tidak akan membenarkan rumah saya terbakar. Jadi orang heran, ni rumah terbakar, ni rumah tengok. Sekejap lagi datang pula orang lain, wahai Abu Darda, rumah terbakar. Abu Darda kata, demi Allah rumah saya tidak akan terbakar dan Allah tidak akan membenarkan rumah saya terbakar. Hairan semua orang. Setelah reda api, baru semua orang terkejut. Rumah dia memang tak terbakar. Bukan orang terkejut itu saja, dia balik pun tak tengok rumah dia tadi. Begitu yakin dia, maka orang tanya, wahai Abu Darda, kenapa kamu jadi macam tu? Sayyidina Abu Darda jawab simple aja. Tadi saya sebut, kekasih Habibi, kata Sayyidina Abu Darda, Habibi, kekasih aku, ada mengajarkan aku satu doa. Siapa baca di waktu pagi doa ni, nampak tak? Ini yang kata reflection diri tadi tu. Bila kita duduk dekat sebelahnya, Astaghfirullahaladzim, reflect diri kita. Allah, hari yang aku teruk. Oh, ada doa aku tak baca lagi. Kita baca. Bau reflection kita tu bukan reflect semata-mata, bukan lagi tertekan. Kita ada jawapan dari saya. Nabi kita, siapa baca doa ni di waktu pagi, Allah pelihara dia sampai petang. Siapa baca doa ni waktu petang, Allah pelihara dia sampai pagi. Nak cari tajuk dia simple aja, tulis dalam internet. Doa Abu Darda akan keluar. Allah, dia mula dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata Maidah pula dah, wa anna Allah ala kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Itu doanya.
Baca fikir ni tiap-tiap pagi dan petang, Allah selamatkan kita. Pasal apa? Dia akan ada semua merangkumi fizikal jasmani dan benda berbentuk rohani. Wallahu a'lam. Selepas ni Google doa Abu Darda. Doa Sayyidina Abu Darda. Baik, sebelum saya nak tanya soalan kepada seterusnya kepada Dr. Husna, saya nak buka kepada floor. Kalau you all nak share ataupun nak tanya apa-apa, silakan. Ada tak sesuatu nak tanya? Silakan dialur-alurkan. Tak ada? Okey, rasanya mereka okey lah dengan soalan saya setakat. Baik, Dr. Husna, tadi saudara Ardi ada bagi tahu yang masalah mental ataupun penyakit mental. So kita memainkan peranan sebagai emotional support. We are the support system. So kita lah keluarga, kita lah kita jiran, kita kawan dia. So we have to be open to the person. Kita try to understand what they're going through. Kita kena tambah ilmu kita read up. Kalau kita tahu yang orang tu ada masalah, kita nampak before kita nak help, kita kena tahu juga what we are trying to help them. So kita cuba fahami what the person is going to, apa tanda-tanda dia, what we can do to help. Yang paling common lah yang kita boleh tolong pun is to be understanding and lend an ear. Listen. Sebab orang tu kemana pun dia he's facing so many problems, benda yang overwhelming kan. So yang dia nak buat dia nak luang. So kalau kita bersifat terbuka, kita orang tu boleh datang kat kita, boleh tanya soalan, boleh meluahkan perasaan. And kita jangan judge, kita just dengar. Kita dengar, try to be understanding. Jangan cepat sangat nak bagi respon. Kita dengar dulu, try to understand. Kita empathize, kita dengar dengan empathy, bukan untuk nak listen to understand. Listen to understand, don't listen to reply. Tu saya bilang, betul saya. Bila gaduh apa? Listen to understand, don't listen to reply. Ini listen to understand. That's what am I trying to say. Okay, silakan. kita bukan sahaja ilmu mental illness pada malam ni, ilmu rumah tangga juga, relationship. Terima kasih Ustaz Dr. Husna. Dia jumpa lagi sebenarnya kita dapat banyak ilmu. Pendengar, kita jadi pendengar baik. Because bila orang tu nak bila orang tu ada penyakit mental tu, orang tu nak mendekati kita, the first thing bila orang tu nak cope, dia memang dia kena belajar untuk bercakap tentang masalah dia. So kita like I said lah, basically lah kita sebagai masyarakat nak melawan stigma, understand the illness and don't be judgmental, we listen to what they have to say. Saya suka bila Dr. Husna kata kena ada ilmu tentang mental illness, barulah takkan ada timbul stigma tu. Okey, just sebelum saya kepada Ustaz Dan ataupun kepada Dr. Husna sekali lagi, saya nak share sikit je apa yang berlaku pada saya sendiri. Sewaktu kejadian, ingat tak viral di media sosial, di Facebook, seorang kakak meroyan dan mengamuk teruk sangat apabila keretanya ditarik oleh majlis bandaraya. Dan kakak tu punya reaksi balas sangat tidak normal. Manusia normal tak akan bertindak sedemikian. Dan saya tweet perkara itu, kejadian itu, dengan saya mengatakan, kesian kakak ni, dia punya reaksi itu tidak normal. Kita perlu faham yang mungkin dia ada mengalami masalah depresi. Anda tahu tak apa yang berlaku pada saya? Dia post itu di retweet beribu dan saya terus dikecam, doktor. Dia kata kau ni nak simpati tak bertempat. Perempuan ni memang tak betul. Perempuan ni memang sikit-sikit masalah depresi, sikit-sikit macam tu senang lah buat ludah-ludah orang. Lepas tu kita boleh letak ni depress lah ni. Saya yang dikecam balik, doktor. Maksudnya di sini adakah itu menunjukkan bahawa masyarakat kita, komuniti kita sebenarnya sama ada satu, mereka tak ada ilmu, masih lagi kurang ilmu berkenaan dengan mental illness, atau kedua, mereka sendiri sedang mengalami masalah penyakit mental. Adakah bukan mereka sedang mengalami, mereka ke arah itu dengan reaksi yang agak tiada empati dan simpati? Kita tengok cara netizen lah, kita katakan netizen, how they respond to apa-apa yang berlaku. Kita nampak rata-rata cepat sangat bertindak balas, cepat sangat nak bagi opinion dia. Usually opinion tu tak berasal, dia tak tahu hujung pangkal daripada mana janji, I've said my piece and how to settle. Itu masalah dia. So sebenarnya daripada situ yang my personal opinion lah yang saya boleh tengok, so is memang kurang ilmu tentang sesuatu perkara itu. And bila kita cakap tu sakit hati. Kita tengok pun sakit hati, kita dengar pun sakit hati. Ustaz John, betul ke orang kata
orang yang ada penyakit mental dan depresi ini tak solat lah tu, tak baca Quran lah tu, ni mesti ambil wuduk pun tak betul ni mesti jarang zikir ni. Betul ke Ustaz Don? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu dah jawab dalam analisis. Dalam analisis ini tidak dalam soalan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik. Dengar soalan tadi betul-betul ya. Betulkah orang yang menghadapi depression dan sebagainya tak solat? Orang yang macam tu tak zikir. Orang macam tu dia tak buat amal ibadah, wudu dia tak betul dan sebagainya. Perkataan ini kalau kita cari dalam Quran pun tak akan ada kecaman macam itu. Berbeza dengan maafkan saya tak berhajat nak ke situ, tapi itu je gambaran paling mudah bagi kita gambar. Berbeza dengan orang yang menukar jantina, memang ada laknat daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang marah pun kita boleh faham. Tapi untuk orang yang ada tekanan perasaan, orang gila dan sebagainya, sedangkan dalam Islam antara cerita yang famous adalah Laila Majnun. Cerita bagaimana satu orang gila kepada tahap mencintai baginda Nabi SAW. Jadi bila kita cepat untuk meletakkan bahawa kesan depression adalah disebabkan dia tidak buat sesuatu daripada apa yang ada pada ajaran Islam, ini adalah satu tohmahan dan fitnah Melayu, bukan fitnah Arab. Fanta nunta marhutah maksudnya lain. Fitnah bahasa Arab ada 9 makna. Fitnah kita ni F-I-T-N-A-H ni mengatar belakang. Ayat Quran dia ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maknanya ribah. Hang mau makan daging kawan hang mengatar kat belakang. Kalau bahasanya orang kita membawang. Kalau kita para asatizah kita kata membawang tak sesuai. Kita kena tukar sebab bawang ni ada je sahabat Nabi yang makan. Kita patut tukar jadi membangkai. Bawang tak akan cakap dah. Sebab itu kami lalu dapat restoran makcik bawang. Restoran makcik bawang. Dia jadi jenama pula. Kalau mau makcik bangkai memang semua orang tak akan buat. Boleh faham tak? Sebab ayat dia tadi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mau ke makan daging bangkai kawan kamu. Itu fitnah kita. F-I-T-N-A-H fitnah. Kalau yang fitnah ni Arab, bahasa Arab ni maksudnya banyak. Syirik, berpaling daripada Allah, ujian dan sebagainya. Baik, kita balik kepada tadi. Kalau kita kata macam tu dalam Islam, dia menjadi kita memfitnah saudara kita. Sebab itu berhati-hati dalam kita bercakap. Contohnya kan kita melawak kawan-kawan hang syiah awak. Menuduh seseorang itu syiah ni orang yang melawan Allah dengan Rasul dengan pemikiran mereka sendiri. Kita tuduh kawan kita macam tu. Berdosa tu. Contohnya hang jangan syirik gila orang tu. Aku pun nak buat syirik kan. Kita kata dekat orang satu perempuan misalnya, kan ada larangan dalam Islam jangan menuduh orang perempuan berzina. Misalnya keluar rumah zina, jangan berdosa. Kita tuduh satu orang buat dosa yang Allah murka. Tapi itulah mulut kita. Dan maaf ni saya yakin, saya tengok kat abang ni saya boleh dapat jawapannya. Apa dia? Berapa ramai orang yang asalnya dia okey je keadaannya, memang biasa stres sikit, tapi disebabkan netizen hujah boleh bawa kepada bunuh diri. Betul tak dia? Cyberbullying orang ni, betul kan? Jadi sebab itu dalam Islam perkataan kena jaga. Sebab tu Islam ajar kita, Nabi kata kul khairan aw liyasmut, kata baik atau diam. Sebab apa? Kenapa Nabi tak kata baik ataupun bila baca Quran? Kenapa Nabi tak kata macam tu? Kenapa Nabi kata baik atau diam? Sebab apa? Kata yang tak elok tu dia boleh membunuh. Lagi, bagi saya sambung lagi supaya bagi orang faham, jangan pergi kepada apa hukum dia, betulkan dia tak sebenarnya. Perbuatan kata ke orang tu dulu. Suatu hari sahabat Nabi ambil wudu, sahabat Nabi kena pegang, kena tikam badannya apa lagi, susunan tu jadi tak orang nak betul dia tak dapat ganja dah. Dia tak dapat ganja dia jadi susunan.
Satu hadis lain, sahabat Nabi badan kena pedang, perang, luka. Bila luka-luka, badannya berbalut. Jadi bila masuk suatu hari, dia didatangi dengan mimpi yang indah. Bahasanya mimpi basah, kena mandi wajib. Jadi dia tanya sahabat dia, saya kena adik betul ni saat ni kamu buat apa? Jadi orang tak ganti ni. Alih siap. Lelukung. Ini susu dia dulu, saya settlekan cuma di sini. Buat dalam Sekarang kita sambung closing dengan doktor. Saya dulu. Ustaz tak tahu habis. Saya duluan. Baik, berapa minit lagi dah? Ini bukan analisis, so up to you Ustaz. Okey, sikit lagi ya. Sebenarnya ujung ni ada surau itu bagus. Baik, sambung. Satu hari sahabat Nabi badannya luka kena pedang, jadi berbalut-balut. Dia kena mandi wajib disebabkan dia bermimpi berhadas. Jadi dia tanya sahabat dia. So sahabat Nabi tanya sahabat. Ingat ini bukan golongan biasa-biasa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha daripada Allah. Geng-geng ni geng-geng kategori adil, bukan calon-calon. Okay? Dia tanya kawan dia, saya ni perlu mandi wajib ke? Dia tanya kawan dia, saya ni perlu mandi wajib ke? Kawan dia kata, mesti. Bukankah Nabi dah ajar siapa yang keluar air mandi kena mandi wajib? Tapi dia kata badan saya luka-luka. Maka sahabat dia kata tak boleh, mesti mandi wajib. Dia pun mandi wajib. Bila dia mandi wajib, badan dia kan luka, kena air pedih, akhirnya dia meninggal dunia. Sahabat ni, apa Nabi kata masa Nabi tengok jenazah dia? Nabi kata dekat kawan yang bagi hukum kepada dia, kamu yang telah membunuh dia. Ini tuduh orang, kata ke orang, bukan satu benda kecil dalam Islam. Kalau tidak, kalau saya cerita sama Rasul, mungkin orang kata alah tu zaman Nabi. Apa jadi dekat Hang Nadim? Hang Nadim dia mati sebab apa? Orang-orang mulut. Dia tak boleh. Seorang budak cerdik di Temasek, Singapura. Budak cerdik, habis kecerdikan dia sebab dia dibunuh di tengah laut. Kenapa? Orang buat fitnah pada dia. Orang kata dekat dia. Ya, ayat ini tadi, ayat kita ulang balik apa yang orang kata kat Hang Nadim. Ya. Dia tak ni stres apa semua dia. Hang juga lah tekan, hang sikit pun kurang, hang payah pun tak apa nak buat ni. Cuba tengok kat Hang Nadim. Sultan jaga budak ni pandai, esok dia topper sultan ni, dia tinggi sultan dia ambil kerajaan. Bunuh dia. Kerana mulut. Tok Sah cakap Hang Nadim, Nabi tak bercakap dengan isteri Nabi sebulan. Kita bergaduh dengan isteri kita paling lama pun 2-3 hari. Nabi tak bercakap dengan isteri Nabi sebulan. Sebab apa? Sebab orang bawa mulut. Siti Aisyah ada hubungan dengan Sayyidina Safwan radhiyallahu anhu. Sedangkan Nabi tak berlaku. Sebab apa? Mulut. Jangan bincang tajuk stres kali ni apa betul ke tak. Bincang hak orang kata dulu. Nabi kata siapa yang menyebabkan satu orang mati, walaupun hanya kerana perkataan dia satu, dia menyebabkan orang mati. Apa ramai orang yang bully orang dalam internet, orang tu bunuh diri, esok berjawab dia. Ini bukan jalan-jalan tajuk ini. Untuk tajuk mengatakan. Jadi kita patah balik. Bab orang kata habis dah. Jadi perbuatan itu salah. Sekarang kita nak tengok, ada tak kesannya perkataan dengan perbuatan? Mesti ada. Contoh, satu orang yang bila zikirnya kurang, dengan kita ambil perkataan ni zaman sekarang, zaman abang pun kata di waktu akhir zaman ni, apa waktu sekarang ujian main macam-macam. Kita tengok perkataan kita powerful tak powerful. Ni saya tunjuk contoh saja. Isteri saya tak ada di sini, isteri saya tak ada di sini. Saya tunjuk contoh saja. Apa dia? Kalau seorang suami berkata, saya berpisah dengan Allah, putus hubungan. Itu powerful perkataan. Satu orang kata kepada satu orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dia haram darah dia kita bunuh. Itu nilai perkataan. Apa beza berzina dengan kahwin? Mana ada beza? Satu je beza dia. Apa dia? Akad nikah. Apa akad? Aku nikahkan kau, aku terima. Hanya perkataan sahaja. Very powerful. Jadi sebab itu kita pesan,
Walaupun zikir ni kita sebut gitu-gitu je, tapi perkataan sangat powerful. Bayangkan bila kita sebut Allah, Allah, bagaimana dia akan membuat di dalam hati kita. Sebab itu zikir dalam Quran, semayang, maaf jangan salah faham tau. Orang mengaji ilmu ni ada 3 jenis orang. Satu, tadi dia duduk kat luar dia tak faham, dia tunggu dengan dia tak faham. Kita start mengaji pun sampai sekarang tak faham-faham juga lagi. Tak ada masalah, tak rugi apa pun. Tadi tak faham, sekarang tak faham, sama aja. Yang kedua, tadi dia tak faham, kita dah ulang ni, faham dia, clear dia, bagus. Yang ketiga, tadi dia tak faham, sampai sekarang salah faham. Yang ni jahanam. Jadi jangan salah faham cakap saya, boleh faham ya? Jangan salah faham cakap saya. Jadi ada dalam Quran ada arahan semayang, tapi tidak ada arahan banyak semayang. Dalam Quran ada zakat, tapi tidak ada arahan banyak zakat. Dalam Quran ada arahan umrah dan haji, tapi tak ada arahan banyakkan umrah haji. Dalam Quran ada arahan berkaitan puasa, tidak ada arahan banyakkan puasa. Semua itu dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran ada zikir, satu-satunya ibadah yang Allah kata perbanyakkan zikir. Apa dia Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Sebab apa? Surah Al-Mulk ayat 14 Allah kata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Aku buat kamu, bukankah pengetahuan aku tentang kamu sangat halus? Aku tahu kamu semua akan stres. Aku yang buat stres itu untuk kamu. Jangan lupa zikir, pertahankan diri kita. Sebab apa? Bila kita zikir, contohnya Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Kita akan berfikir, aku minta Tuhan Maha Pemurah, Maha Mengasihani, dan aku minta aku mati dalam Islam. Adakah kalau aku bunuh diri sekarang aku mati dalam Islam? Sia-sia zikir aku selama ini. Maka dia mula mencari jawapan. Bila buka-buka, tadi saya faham. Ingat tak peristiwa ni? Peristiwa ni Isra Mi'raj. Apa motivation Allah bagi sebelum Allah angkat Nabi? Allah buat turun surah Yusuf. Tengok sini. Nabi Yusuf AS daripada kecil dia dah tahu dia jadi Nabi. Ketika mana dia mimpi, Nabi Allah Yusuf AS mimpi, dia kata ayat yang keempat surah Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, saya mimpi nampak 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud kat saya. Apa makna dia? Ayah dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Bukan soal nak kiri atas sekali. Jangan cerita kat saudara kamu, nanti dia pas jenis dengan kamu. Ayah dia sambung habaq bawah tu dia. Kamu akan diangkat martabat jadi nabi macam atuk-atuk kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Maka dia tahu tak dia nak jadi Nabi? Dia tahu tak? Okey, dia dah tahu tak nak jadi Nabi? Tahu. Masa dia masa kecil. Lepas tu apa jadi dekat dia? Saya yakin semua orang akan hangguk bila saya sebut. Betul tak? Dia kena pukul dengan abang dia. Dia kena tahu masuk dalam pergi beberapa lama. Dia kena angkat, dia kena jual oleh abang-abang dia. Lepas dia jadi jual, dia jadi hamba. Hilang harga diri. Dan martabat seorang Nabi jadi seorang hamba. Habis tadi tu 25 apa waktu dia digoda oleh Zulaikha dan duduk umur Zulaikha kena teruk. Selepas tu dia akan dipenjarakan. Tengok elok kan? Semua teruk. Dia dah tahu jadi Nabi dari kecil. Patutnya kalau dia macam kita, dia akan kata apa? Tuhan, bukankah aku ni Nabi kamu? Pasal apa bagi aku jadi lagu ni? Abang aku pukul aku, abang aku tahu aku kena jual. Sebaliknya ketika dia dikepung oleh Siti Zulaikha dalam keadaan dia tertekan di situ, apa dia kata? Buka dalam Quran. Ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Innahu, Allah itu qad ahsana mathwaya. Allah sangat baik dengan aku. Itu jawapan. Bukankah Allah bagi hidup dia teruk, tak pernah ada yang senang? Tapi senang dia bercakap, Tuhan terlalu baik dengan aku. Allah,
Yang ni lah kita nak create dalam masyarakat kita hari ini supaya dia tahu hidup ni relax, tak ada masalah, Tuhan ada, relax. Yang ni kita nak cuba bawa melalui perkataan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, betul kita semua akan ada tekanan perasaan. Betul, tekanan perasaan bukan dengan sebab kita tak buat benda, betul. Tapi bila dah berlaku benda tu, zikir munajat inilah yang akan membantu menghidupkan balik hati tadi jadi terang. Jadi wallahu. Terima kasih Ustaz Don. Dr. Husna mungkin boleh beri konklusi untuk perbincangan kita pada Ya. Konklud tu habis. Habis dah, selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Kesihatan Malaysia, kami ada melakukan Itu betul tu. Pengumuman kementerian. kami ada adakan kempen Let's Talk Minda Sihat. Let's Talk ni bukan secara literal sahaja Let's Talk, sebab kita nak promosikan penyakit mental ni. Bukan promosikan in the sense nak bagi orang Awareness. nak raise awareness untuk penyakit mental ini. Tapi talk itself is an acronym, TALK. T for talk. Okay, once you dah rasa you need help, when you feel different, bukan seperti biasa, bukan you are having immense sadness ke, you rasa stress, you have to talk to someone. That's why daripada awal tu kita suruh maintain good social support. So look for someone you can trust, talk about your feelings, jangan pendam seorang-seorang. That is when penyakit tu akan start to creep on and get worse. So kita nak bendung daripada awal, kita encourage people to talk, come front and talk. So kita ada agency semua yang membantu. NGO yang membantu kita. Okay. A, ask for help. Ask for help when once you start talking, when you know you have a problem, don't be shy. Ask for help. There are people waiting to help you. Okay, ask for help from your doctors. Semua everywhere dalam Malaysia, tak ada pun yang tak ada klinik kesihatan. Klinik kesihatan is everywhere, equipped with doctors yang mungkin dia bukan akan merawat secara langsung, tapi dia akan bantu untuk sampaikan pada rawatan yang tepat. Okay, and then L for listen. Ini untuk masyarakat umumnya, listen without judgment. Okay, be there for the people around you. Jangan cepat sangat nak membantu orang. If you don't have anything nice to say, diam sahaja. And then K, knowledge lah. Tambahkan knowledge tentang mental illness ni, bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk keluarga. Okay, terima kasih Dr. Husna dengan Ustaz Don. Mungkin sedikit yang boleh saya kita recap balik, Ustaz Don dah bagi doa untuk pencegahan daripada kita terlibat dalam masalah penyakit kebohongan ini. Dr. Husna dah bagi juga tips paling simple, paling basic. Dalam tempoh 2 minggu itu, kalau berterusan, please ask for help. Betul? Dr. Husna, lepas tu pastikan kita, jika bukan kita yang kena, jadilah support system yang baik. Dan kepada kita semua yang adalah jabatan netizen negara, lebih banyakkan sikap empati, jangan mudah menghukum. Jika lihat pada sesuatu perkara yang berlaku, jangan cepat nak jadi first to comment. Kita dengar tabayun. Islam tu sangat cantik, Ustaz Don, sangat cantik. Semua tu skrip dalam skrip analisis tu. Islam is way of life. Maksudnya segala benda Allah dah bagi cantik dah. Kita je kena cari yang macam top kali K, knowledge. Bila kita ada knowledge, bila kita ada ilmu, insya-Allah kita takkan jadi netizen yang suka menghukum ataupun